Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah syukur pada Allah Taala, limpah kurnia, taufik inayah dari Allah dapat bersama-sama untuk kita menyambungkan perbahasan kita mengenai kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Ghazali rahimallahu taala. Sambungan bahagian ilmu. Sambungan bahagian ilmu. Jadi minggu lepas kita bahas mengenai ilmu, mukaddimah dia tu. Jadi ilmu ni tuan-tuan sekalian, wajib untuk kita mendalami akan ilmu, lagi-lagi ilmu mengenai agama kita, hukum hakam mengenai Allah Ta'ala, mengenai perintah Allah, mengenai bahagian batin dia, zahir, fizikal akan Islam itu. Lepas tu selepas ilmu kita perlu kepada ibadah. Selepas ilmu kita perlu kepada ibadah. Tanpa ibadah kita tidak akan menjadi orang yang mengetahui apakah ilmu kita tu bermanfaat ataupun tidak. Jadi sambungan kita, kata ulama, cubalah anda perhatikan dua ayat Al-Quran dalam Al-Quran kitab Azza wa Jalla yang berikut untuk melihat betapa sangat pentingnya ilmu dan ibadah. Jadi bono ni ada dalil kita bukan cakap kosong ni. Dalam kitab ada dalil. Dalil apa? Dalil makna dia petunjuk. Dalil yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran mengenai ilmu. Kalau kita lihat atas-atas yang kita belajar lepas itu tuan-tuan sekalian, ilmu dua permata, ilmu dan ibadat adalah dua permata yang paling bernilai. Apabila adanya ilmu, ibadat akan jadi betul. Apabila ibadat ada, ilmu tak ada, ibadat akan jadi sesat. Firman Allah dalam surah At-Talaq, surah ke-65 di dalam Al-Quran, ayat kedua boleh dalam surah At-Talaq. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sadaqallahul aliyyul azim. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Makna 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Mana apabila Allah Ta'ala jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi, dan Allah Ta'ala memerintah. Makna raja yang memerintah akan apa yang ada kat langit, apa yang ada kat bumi. Atas langit 7 tu tuan-tuan sekalian, dia ada apa? Dia ada kursi. Lepas atas tu ada lagi sarirul aklam. Atas tu lagi ada je 10 tingkat. Atas tu ada arash Allah Ta'ala. Perintah Allah berlaku terus menerus dekat alam langit, arash, kalam. Lepas tu hadrati kursiyah, malaikat ada macam-macam kat tuan-tuan sekalian dekat situ. Bahkan syurga berada dekat langit yang ketujuh. Langit ketujuh tu ada syurga Jannatul Firdaus. Berlakunya yang demikian. Allah Ta'ala memerintah akan langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui berlakunya pemerintahan Allah Ta'ala langit dan bumi. Bahkan kita ni pun tuan-tuan sekalian berjalan dengan sebab kudrat Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak berjalan, kita tak boleh nak memikir, kita tak boleh nak buat apa-apa tanpa kudrat Allah. Berlakunya yang demikian supaya kamu, siapa kamu tu? Kita lah makhluk Allah, mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Semuanya datang dari Allah Ta'ala. Bergerak ke apa kita, ke tuan-tuan sekalian, datang dari Allah. Bahkan pensenyawaan antara sperma lelaki dan perempuan itu pun di dalam pengetahuan Allah. Sperma lelaki masuk dekat faraj perempuan, dekat kurang berjuta-juta. Satu yang lepas.
berjuta-juta tu satu yang lepas. Daripada nutfah jadi alaqah, alaqah mudghah, mudghah Allah Ta'ala masukkan ruh. 4 bulan bergorak-goraklah makhluk dalam perut, dalam alam rahim itu. Jadi keluarlah kita, tuan-tuan sekalian. Lihat, kalau ikutkan hukum tuan-tuan sekalian atas muka bumi ni, kita ni tak boleh hidup dalam air. Macam mana baby tu boleh hidup dalam air ketumban. Dahsyat tak dahsyat akan Allah Ta'ala punya kuasa. Kalau kita bonamkan dokek muka kita, seminit 2 minit tu ampuh dah tu. Kalau baby tu nak dokek 9 bulan 10 hari tu, 4 bulan tu duduk atas dalam air ketumban. Elok makhluk tu, keluar-keluar gemuk budak tu, tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Hebat Allah Ta'ala. Dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Makna apa yang terjadi itu 7 petala langit, 7 petala bumi di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Ini nak cerita akan kemuliaan ilmu dalam firman Allah Ta'ala. Cukuplah ayat ini menjadi dalil atas kemuliaan ilmu. Jadi itu dah nak bagi tahu akan kemuliaan ilmu. Bahkan tiap-tiap sesuatu meliputi langit dan bumi, semuanya di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sebab apa? Ilmu itu. Ayat-ayat yang kedua ialah firman Allah Ta'ala yang menyerupakan seagung-agung pengucap. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dilengkapkan dengan akal, panca indera dan kemampuan untuk mereka beribadah kepadaku. Okey, baik. Atas itu mengenai ilmu, bawah tu mengenai ibadah. Ada ilmu tanpa ibadah tidak berguna langsung. Ada ibadah tanpa ilmu akan jadi sesat. Tak jadi juga, mana dua-dua kena jalan. Satu perihal ilmu, satu perihal ibadah. Allah jadikan kita dan jin supaya kita beribadah kepada Allah. Memadailah dengan ayat ini sebagai dalil atas kemuliaan ibadah dan kemistian atas seseorang untuk menumpukan tumpuannya terhadap ibadah itu. Jadi tumpuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ibadah itu. Memadailah dengan ayat ini sebagai dalil atas kemuliaan ibadat dan kemistian atas seseorang untuk menumpukan tumpuannya terhadap ibadat itu. Jadi apabila kita ada ilmu, tuan-tuan, kita wajib ada ibadah. Jadi mulia akan ilmu tu. Jangan kita tidak memperdulikan akan ilmu. Sungguh-sungguh mulia. Bahkan kalau kita tak ada ilmu, kita akan jadi orang yang menyesatkan diri kita. Setelah mengetahui alangkah mulianya ilmu dan ibadat itu, maka hendaklah dipandang besar terhadap kedua-dua perkara ini. Jadi kita dah tahu benda tu mulia. Kenapa kita wait tak reti je benda ni kan? Itu masalah tu, kita dah tahu benda ni mulia. Jadi kita kena usahalah atas kemuliaan itu, ilmu dan ibadah. Memadai dah dengan ayat ini sebagai dalil atas kemuliaan ibadat dan semestinya anda seseorang untuk menumpukan tumpuan terhadap ibadat itu. Setelah mengetahui alangkah mulianya ilmu dan ibadat itu, maka hendaklah dipandang besar terhadap kedua-dua perkara ini, kerana kedua-duanya adalah yang dimaksudkan daripada penciptaan dua buah negeri, iaitu dunia akhirat. Jadi dunia ni nak bolo kita punya akhirat. Tujuan asal kita akhirat, sebab akhirat ni kita tak akan mati sampai bila-bila. Dunia ni usaha kita akan mati. Mutu kita tinggal, kawan kita tinggal, isteri tinggal, anak tinggal, itu habis semua tinggal lah. Dah mati, tak ada orang masuk motor EFI dalam kubur. Tak ada orang masuk motor atau kereta hebat, tak ada masuk pangkat. Kalau talqin pun tak sabut Datuk Tan Sri, Datuk Undang yang di Pertuan Agong, tak sabut. Semua nama Sipulan bin Sipulan, Sipulan bin Sipulan. Tak sabut, tuan-tuan sekalian. Jadi bukan tak boleh kita usaha atas dunia, boleh. Rumah kita tak ada masalah. Cuma apabila kita jadikan dunia ni sebagai kehidupan kita, itu yang jadi masalah, kehidupan asal kita. Jadi dengan adanya ilmu, tidak tertipulah kita dengan kehebatan, kebesaran makhluk itu. Macam hari inilah kita ada ilmu mengenai pandemik. Jangan tertipu, tuan-tuan sekalian, dengan mainan-mainan ini. Yang bagi sakit, yang bagi sembuh adalah Allah Ta'ala. Bukan kita nak lawan akan hakikat akal tu, tidak. Jadi kalau dah melampaui batas, kita menceritakan benda tu hari-hari, sampai satu tahap kita tak nampak dah kehebatan Allah, tak nampak kebesaran Allah, tak nampak yang tentukan ada Allah Ta'ala, itu jadi satu masalah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, apabila tumpuan kita kepada ibadat, jadi maksud penciptaan ilmu ibadat itu dua buah negeri, dunia dan akhirat. Oleh itu wajiblah anda
seseorang hamba agar jangan ia membimbangkan dengan sesuatu, melainkan dengan kedua-dua ini, ilmu dan ibadat, dan tidak memenatkan dirinya, melainkan kerana kedua-duanya. Jadi kita jangan bimbang benda lain lah. Kita bimbang, kata ulama, ilmu kita, lepas tu dengan ibadat. Jadi nak menjayakan diri kita ni, ada orang berjaya tentang keduniaan, tapi ibadat ke laut. Ada duit, ada syarikat, ada itu keutamaan. Jalan-jalan pakai seluar pendek, semayang tidak, itu tidak. Mana nak berjaya? Yang dia nampak dunia itu satu kepalsuan. Rugi ya. Satu kepalsuan terhadap kehidupan. Dia tak pandang akhirat. Sedangkan akhirat ni dia tak mati. Dia tak mati akhirat. Lepas tu dalam syurga, kata Rasulullah, syurga kita tak tidur. Dekat dunia ni kita tidur. Hebat macam mana? Kita harta berbilion-bilion, kita ada waktu rehat, kita ada waktu tidur 8 jam, 10 jam. Kono yang kuat membuta daripada pagi sampai ke pagi besok aja gila, tidur 1 hari. Kaya macam mana? Sekalipun tuan-tuan sekalian, kita akan ada rehat. Lepas tu kita ada duit, kita kaya. Ada kalanya kaya dia sakit. Dia dah banyak duit, boleh makan apa yang nak. Kono kunci manis, darah tinggi, gaut, tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia sakit. Sebab dia sakit, tuan-tuan sekalian. Tapi kat syurga, tuan-tuan sekalian, banyak mana makan, sakit jantung tak ada, gaut tak ada, cikungunya tak ada, pandemik semua tak ada dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Syurga itu tampek kita nak lepaskan segala kemahuan, keinginan kita. Syurga tak ada tidur. Kat sini membuta 24 jam. Lepas membuta. Kadang-kadang dalam kuliah pun membuta. Kat masjid membuta juga. Salam Jumaat, Allahu Rabbi. Sampai daripada belakang orang tak ada kepala, kita pandang, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Tidur. Kan? Dalam syurga mana ada tidur? Itu sebab kehidupan kita akhirat kekal abadi. Kalau muka kita buruk kat dunia ni, akhirat confirm lawak. Mana ada orang buruk dalam akhirat? Dekat syurga Allah Ta'ala. Adanya ilmu. Apabila adanya ilmu, kita pun menempuhkan kepada syurga dan akhirat, kepada dunia dan akhirat. Kita tak payah monek-monekkan mana, melainkan memenatkan diri kita kepada kedua-duanya untuk mencari ilmu dan ibadah. Dan begitu juga ia tidak melihat melainkan kepada keduanya. Jadi kita lihat kepada ilmu dan ibadah. Ketahuilah bahawa perkara-perkara yang lain daripada keduanya merupakan batil. Selain daripada ilmu dan ibadah, apabila tak ada ilmu, benda tu akan jadi batil, benda tu akan jadi salah. Ada ilmu, barulah ibadat itu akan terjadi. Macam orang buat benda yang tak baik atas muka bumi Allah Ta'ala. Sebab apa? Ilmu dia tak ada. Ilmu apa? Ilmu takutkan Allah. Orang minum khamar lah, orang buat itu, buat inilah. Sebab apa benda tu berlaku? Ilmu dia tak ada. Apabila ilmu dia tak ada, maka sesat lah jadi dia. Ilmu tak ada, maka sesat. Bahkan dia buat ibadah, tetapi ilmu itu tak kena dengan Al-Quran dan Hadis, akan jadi sesat. Seperti kita bincangkan minggu lepas, apabila kita lihat bapak Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Imamiyah, Syiah, semua tu kita lihat kenapa jadi sesat. Sebab ilmu dia tak ada. Ritual dia cantiklah kita nampakkan macam mana keadaan dia memperjuangkan, bahkan Daesh berperang untuk mendapat keberkatan, keredaan Allah Ta'ala, tetapi cara dia tak betul. Apabila cara dia tak betul, asal perjuangan dia baik, ilmu dia tak ada, cara dia tak betul, perjuangan yang dianggap baik itu adalah satu kebinasaan. Jadi kita tak nak dah latih, tuan-tuan sekalian, kita buat satu kebinasaan sebenarnya. Itu sebab wajib ada ilmu untuk menjalankan ritual ibadah. Ketahuilah bahawa perkara-perkara yang lain daripada keduanya merupakan batil. Tiada kebajikan padanya dan juga merupakan sia-sia dan tiada faedah hasil baginya. Wa iyadzubillah. Jadi kita ni hidup ni, tuan-tuan sekalian, ya Allah, kita takut kehidupan kita ni tak ada hasil. Sedangkan kehidupan kita lah mencorakkan akhirat kita. Apabila sesuatu bondo yang kita buat tiada hasil, maka macam mana keadaan diri kita ni, tuan-tuan sekalian? Macam mana keadaan diri kita ni untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala? Itu sebab kita kena banyak istighfar. Banyak kita istighfar. Kita takut apa kita buat ni sia-sia, tak ada apa-apa di sisi Allah. Yang kadang-kadang kita ingatkan benda tu pahala, sebenarnya kebinasaan. Wa iyadzubillah. Ya Allah, takut je jaga, tuan-tuan. Setelah anda mengetahui yang demikian, kita dah tahu dah kemuliaan ilmu, manfaat ilmu, hebatnya ilmu. Dah tahu dah cerita tadi dah. Maka ketahuilah dan yakinlah bahawa ilmu itu adalah paling mulia dan paling utama daripada dua permata tadi. Dua permata apa? Permata ilmu mulia dan lebih utama daripada permata ibadat. Antara keduanya, dua-dua tu mulia, ilmu dan ibadat. Yang paling mulia adalah ilmu. Sebab apa? Tanpa ilmu tak akan jalan ibadah. Itu sebab datang ilmu baru datang ibadah. Maka ketahuilah dan yakinlah bahawa
ilmu itu adalah permata mulia dan paling utama daripada dua permata tadi, kerana itu Nabi SAW telah bersabda, antara dua permata ilmu dan ibadat, antaranya yang paling mulia adalah ilmu. Nah, kalau kita buat ibadat tanpa ilmu, ibadat kita akan jadi hancur. Habislah ibadat itu tanpa ilmu. Firman Allah Ta'ala dalam sabda Nabi SAW, inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadli ala adna rajulim min ummati, atau kama qala, sesungguhnya kelebihan orang alim yang beramal dengan ilmunya. Kelebihan orang alim ni dia berpengetahuan, dia beramal berkaitan dengan amal ilmunya, dia beramal dengan ilmu dia ada. Di antara orang abid ni ahli ibadat, yang ibadat tanpa ilmu. Dia ibadat ilmu tak ada. Seperti kelebihan diriku di atas orang yang paling rendah martabatnya daripada umat. Makna Rasulullah nak beritahu, orang alim yang ada ilmu beramal dengan ilmu dia sama taraf dengan Nabi, tak ada. Mana kelebihan, kemuliaan sampai satu tahap, kelebihan diri Rasulullah terhadap orang yang paling rendah martabat daripada umatku. Itu dia. Bahkan Rasulullah beritahu lagi, orang yang berilmu ni lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang abid. Ibadat ilmu tak ada. Syaitan lebih takut dengan 1000 orang abid, lebih takut dengan seorang berilmu daripada 1000 orang abid. Dahsyat tak dahsyat kelebihan ilmu. Itu sebab ilmu dengan ibadat lebih hebat ilmu lagi. Tapi apabila ada ilmu, tak ibadat, tak jadi apa dah. Kalau WhatsApp kat tu. Okay, firman sabda Nabi SAW lagi. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, nadharatun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanati siyamiha wa qiyamiha, atau kama qala, sekali tilik kepada wajah orang alim dengan tilikan kasih sayang dan hormat, terlebih kasih kepadaku daripada ibadat setahun yang terdiri daripada puasanya dan solatnya. Allah, ini kelebihan Rasulullah beritahu. Orang alim ni, orang berilmu, para alim ulama, apabila ditilik wajahnya, lebih baik daripada ibadat setahun berdiri daripada puasa dan solatnya. Setahun, tuan-tuan sekalian, setahun puasa dan solat, lebih hebat lagi orang yang berilmu. Sebab apa? Puasa dan solat, kalau tak ada ilmu, tak jadi juga. Puasa dan solat, ada ilmu, tak jadi juga. Kan dia puasa, dia sembahyang, ilmu tak ada habis. Habis ibadatnya itu. Itu sebab sebelum puasa, kena tahu akan ilmu. Contoh, kalau puasa kita tahu benda yang haram, benda yang makruh, benda yang sunat kita buat dalam Ramadan, lepas itu dalam solat. Kadang-kadang orang tak nak beza mana satu sunat, mana satu rukun. Kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mana satu sunat, mana satu rukun. Angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat tangan itu sunat ataupun memberi akan takbiratul ihram itu adalah wajib. Mana satu rukun, mana satu wajib. Kadang-kadang orang tertukar, ingatkan angkat tangan itu rukun. Salah, yang menyebut takbiratul ihram pertama itu adalah wajib. Mengangkat tangan itu adalah sunat hai'ah sahaja. Bukan kita nak tinggal angkat tangan, tidak. Nak bagi tahu kita dapat beza antara mana yang rukun, mana yang sunat. Okey, satu lagi hadis Nabi SAW mengenai kelebihan ilmu. Ala adzullukum asyara fi ahlil jannah. Qalu bala ya Rasulillah, qala hum ulama ummati, atau kama qala, tidakkah kamu ingin saya tunjukkan kepada kamu semua di atas semulia-mulia ahli syurga? Sahut mereka itu, bahkan ya Rasulullah, sabda Rasulullah, qala, mereka itu ialah para ulama umatku. Allah, beruntunglah para asatizah kan. Ulama-ulama kita Rasulullah beritahu yang semulia-mulia ahli syurga ulama di zaman Rasulullah, di zaman umat Nabi SAW, zaman kita lah. Itu sebab kita kena sayang ulama, cinta ulama, bukan kita benci ulama. Kan, sayang cinta ulama. Hari itu mufti bagi tahu satu fatwa. Kan, apabila orang pergi rentas negeri tanpa kelulusan pihak berkuasa, akan jatuh hukum berdosa. Marah orang, tuan-tuan sekalian. Bukan masalah tu mana nak ikut-ikutlah untuk orang Kuala Lumpur, itu kata mufti wilayah. Jadi kadang-kadang terus kita serang mufti wilayah. Kita kena hormat pendapat mufti. Yang dia cakap tu bukan orang-orang tapi jalan, tuan-tuan sekalian, berdasarkan dalil.
Mana yang bukan orang Kuala Lumpur, ikutlah mufti masing-masing. Setiap negeri ada mufti yang penting kita hormat. Apa yang mufti baik itu bukan mufti suruh kita zumba, suruh kita buat benda yang tak baik, suruh ngintai anak dara orang. Tidak. Mufti suruh buat benda yang baik, jadi hormatlah apa yang dikatakan oleh mufti. Bahkan inilah tuan-tuan sekalian, sebab apa Rasulullah SAW muliakan orang yang berilmu, sebab apabila dia ada dengan izin Allah, kita tahu kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Antara guru dengan doktor, mana paling mulia? Guru paling mulia. Sebab apa? Tak ada guru, macam mana ada doktor? Sebab nak ajar doktor itu adalah guru. Jadi guru topik yang pertama tuan-tuan sekalian. Sebab dengan ilmu dia, bukan dengan keadaan diri dia siapa. Ilmu dia yang membuatkan orang-orang jauh daripada kebinasaan. Jadi insya-Allah itu dia punya perbahasan kita pada hari ini, insya-Allah mengenai kemuliaan ilmu. Jelas di dalam ayat Al-Quran yang awal tadi tuan-tuan sekalian mengenai kemuliaan ilmu, Allah Ta'ala pengetahuan kejadian Allah Ta'ala berdasarkan ilmu. Lepas itu hadis Nabi SAW mengenai ilmu. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang berilmu. Ilmu yang kita ada dapat kita melaksanakan ibadah yang Allah Ta'ala mahukan, yang bertepatan daripada hadis dan Al-Quran. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah sekian saja, bertemu lagi. Aku liqauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.